Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung siri akhir untuk kajian lapangan geografi tingkatan 1. Okey, kajian lapangan geografi tingkatan 1. Jika belum siapkan siri 1, siri 2 dan siri 3, bolehlah semua pergi ke channel cikgu iaitu channel Khadijah Amir dan cari tajuk kajian lapangan geografi tingkatan 1 untuk siri 1, siri 2 dan siri 3. Tajuk kajian yang kita akan buat ialah pembuangan sisa domestik di Taman Bukit Mewah Kajang. Okey, sambungan untuk siri akhir, langkah 17, kita dah masuk kepada hasil kajian iaitu kesan-kesan pembuangan sisa domestik. Okey, kita tengok apa kesan-kesan pembuangan sisa domestik hasil daripada kajian ataupun hasil dapatan yang kita perolehi daripada kerja lapangan yang kita lakukan. Okey, yang pertama, 6.3, kesan-kesan pembuangan sisa domestik. Murid dikendaki menghuraikan 2 atau lebih kesan pembuangan sisa domestik dengan jelas dan relevan serta menunjukkan keaslian yang terdapat di Taman Bukit Mewah beserta contoh-contoh. Okey, mesti kaitkan dengan kawasan kajian di mana kalau kajian cikgu ni, cikgu kaitkan dengan Taman Bukit Mewah. Jadi, kamu kena kaitkan dengan tempat kajian yang kamu lakukan. Domestik berdasarkan borang soal selidik yang telah dijawab oleh 10 orang responden ataupun 10 orang penduduk tempat kajian kita. Okey, kalau kat sini responden menandakan pencemaran bau dan juga pencemaran air. Jadi, kita akan tulis dalam laporan untuk kesan-kesan pembuangan sisa domestik ialah pencemaran bau. Okey, awak kena pilih berdasarkan soal selidik. Okey, pencemaran bau melalui data soal selidik. Kena tulis ya sebab kita ambil daripada data soal selidik. Didapati berapa orang responden yang menghadapi masalah pencemaran bau. Jadi awak kena tulis di sini berapa orang awak kira daripada soal selidik. Berapa orang responden yang menjawab masalah pencemaran bau di persekitaran Taman Bukit Mewah iaitu tempat kajian kita. Okey, longgokkan sampah sarap yang lama terbiar dan tidak dikutip mengeluarkan bau busuk dan membuatkan persekitaran Taman Bukit Mewah kotor. Contohnya, ini yang cikgu cakap kena masukkan contoh sekali. Contohnya responden yang bernama, awak ambil daripada data soal selidik. Nama responden tersebut terpaksa menghidu bau busuk dari kawasan pembuangan sampah terutamanya pada hari hujan. Okey. Yang kedua, jika responden menandakan wabak penyakit, jadi kita kena masukkan dalam laporan. Berdasarkan data yang diperolehi daripada 10 orang responden, berapa orang? Kira daripada soal selidik. Berapa orang responden menyatakan bahawa sisa pembuangan sampah secara langsung di Taman Bukit Mewah iaitu tempat kajian kita dapat menjadi tempat penularan wabak penyakit yang disebarkan oleh haiwan seperti tikus, lipas dan lalat. Sebagai contoh penyakit taun, demam denggi, malaria, zika dan rotavirus. Yang ketiga, banjir kilat. Berdasarkan data, seramai berapa orang menyatakan pembuangan sisa domestik ke dalam longkang, parit dan sungai akan menyebabkan aliran air tersekat. Apabila hujan lebat, jumlah air meningkat secara mendadak sehingga menyebabkan banjir kilat berlaku di Taman Bukit Mewah. Kesan-kesan ni awak kena rujuk soal selidik. Jangan tiru apa yang cikgu buat. Cikgu buat berdasarkan soal selidik
cikgu. So, awak kena ikut soal selidik. Apa yang responden jawab, itulah yang awak kena tulis dalam laporan kesan-kesan pembuangan sisa domestik. Faham ya? Okey, langkah 18. Hasil kajian juga ataupun 6.4. Cadangan pengurusan sisa domestik secara terancang di Taman Bukit Mewah. Ataupun awak kena masukkan nama tempat kajian awak sendiri. Okey, dalam cadangan pengurusan sisa domestik secara terancang, murid dikendaki menghuraikan 2 atau lebih cadangan secara kreatif dan rasional untuk mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik di Taman Bukit Mewah beserta contoh-contoh. Mesti kaitkan dengan kawasan kajian. Okey, kita tengok. Cadangan pengurusan sisa domestik secara terancang yang cikgu buat berdasarkan soal selidik yang cikgu. Amalan 3R. Okey, responden memilih amalan 3R. Melalui data soal selidik, okay, berapa orang responden kena kira daripada soal selidik mencadangkan agar penduduk Taman Bukit Mewah mengamalkan 3R, iaitu recycle, reuse dan reduce. Amalan ini dapat mengurangkan jumlah sampah yang dibuang serta dapat menjimatkan wang penduduk. Contohnya, penduduk boleh mengadakan pertandingan mengumpul minyak masak terpakai pada akhir tahun. Yang kedua, responden telah menandakan program pendidikan. Okay, jadi kita kena masukkan laporan kita berdasarkan data yang diperolehi. Berapa orang responden tu kita kira menyatakan bahawa program pendidikan tentang penjagaan alam sekitar perlu diterapkan kepada generasi muda terutama dari peringkat awal. Mata pelajaran geografi dan sains dapat memupuk kesedaran dalam kalangan murid. Okey, bahagian C ni cikgu kosongkan untuk awak isi jika responden menandakan lebih daripada 2. Okey, jika awak ambil daripada soal selidik yang ditanda oleh responden, awak kena tulis berdasarkan data yang diperolehi daripada 10 orang responden. Jadi awak kira berapa orang responden yang telah mencadangkan, okay, apa yang dia telah cadangkan. Kena ambil daripada soal selidik. Kalau tak ada responden yang mencadangkan selain daripada apa yang ada dalam soal selidik, awak tak perlu masukkan bahagian C. Cukup 2 cadangan dalam laporan. Okey, boleh faham? Okey, langkah 19 ialah rumusan. Okey, kita tengok. Dalam rumusan, murid dikehendaki menyatakan perkara-perkara yang dapat dipelajari sepanjang menyiapkan tugasan dan mesti dikaitkan dengan kawasan kajian. Okey, kita tengok rumusan. Ini ialah contoh yang cikgu bagi. Setelah tugasan kerja lapangan ini selesai, saya telah menemui beberapa dapatan di Taman Bukit Mewah Kajang. Dapatan ini juga dapat membantu saya memahami lebih mendalam tentang kesan pembuangan sisa domestik di sekitar kawasan kajian. Selain itu, saya telah mencadangkan beberapa cadangan untuk menguruskan sisa domestik dengan lebih terancang dalam kerja lapangan saya. Dengan itu, saya berharap kesan-kesan negatif akibat pembuangan sampah dapat dikurangkan dan Taman Bukit Mewah akan menjadi bersih pada masa akan datang. Okey, awak tengok ya, dalam rumusan mesti ada jenis-jenis sisa domestik, ada kesan pembuangan sisa domestik dan ada beberapa cadangan untuk menguruskan sisa domestik serta harapan kita berharap kesan-kesan negatif akibat pembuangan sampah ni dapat dikurangkan. Okey, dalam rumusan mesti ada semua yang kita telah tulis dalam laporan kita. Okey, boleh nampak? Okey, langkah 20. Rujukan. Bahagian rujukan, murid dikehendaki menyenaraikan sumber rujukan yang digunakan untuk menjalankan kajian seperti buku teks,
buku rujukan, surat khabar, majalah, internet dan juga orang sumber. Juga mesti mengikut format yang betul. Jom tengok macam mana untuk kita buat rujukan. Ini cikgu ambil daripada contoh yang pelajar telah buat. Okey, yang pertama rujukan beliau ialah buku teks. Ambil daripada buku teks. Penulisnya Hisham Azman bin Ibrahim, Muhammad Khairul Fitri bin Ahmad. Tahun buku teks dikeluarkan tahun 2019. Buku teks geografi tingkatan 1 ialah tajuk buku Kuala Lumpur Era Wisi Sendirian Berhad. Kedua, buku rujukan. Okey, masukkan nama penulis, tajuk buku, di mana buku diterbitkan. Yang ketiga, akhbar, okey, surat khabar, utusan Malaysia, tarikh dan juga halaman berapa. 4 ialah orang sumber. Okey, orang sumber ni kita ada 10 orang responden. Jadi kita masukkan 10 nama yang kita ambil daripada soal selidik. Yang pertama contoh cikgu bagi ialah Encik Muhammad bin Kasim, berumur 34 tahun. Kemudian masukkan alamat dan juga postcode dan daerah. Okey, seramai 10 orang sumber. Yang kelima, rujukan daripada internet. Okey, mana-mana internet yang awak rujuk ataupun Wikipedia yang awak rujuk, masukkan dalam bahagian rujukan. Kalau ada 5, masukkan 5. Kalau hanya ada 1 rujukan internet awak, masukkan 1 sahaja. Okey, tak perlu banyak. Okey, langkah 21, bahagian lampiran. Okey, apa yang perlu ada dalam lampiran? Okey, mesti ada borang soal selidik 10 helai yang telah diisi oleh responden. Masukkan dalam bahagian lampiran. Maklumat yang dicetak daripada internet. Okey, kalau ada maklumat yang diprint, masukkan dalam bahagian lampiran. Maklumat yang dicetak dari buku teks atau buku rujukan juga boleh masukkan dalam bahagian lampiran. Gambar. Okey, gambar yang awak ambil di tempat kajian mesti ada penerangan tentang gambar. Okey, contoh gambar yang diambil, kemudian dekat bawah gambar ni mesti ada penerangan tentang gambar, iaitu longgokkan sampah di tempat pembuangan sampah di Taman Bukit Mewah. Okey, mesti masukkan gambar. Okey, langkah 21 iaitu langkah terakhir sebelum awak hantar. Okay, jangan lupa kemaskini jadual kerja. Masih ingat lagi siri 1, cikgu lampirkan jadual kerja mesti mengikut tarikh dan hari yang awak buat kerja lapangan. Okey. Kemudian susun semula semua laporan kerja lapangan mengikut senarai kandungan. Tuliskan muka surat, di setiap muka surat bermula penghargaan sehinggalah lampiran. Kemudian, lengkapkan bahagian muka surat dalam senarai kandungan. Okey, ini contoh cikgu buat senarai kandungan. Okey, di mana muka surat 1 dalam kajian cikgu ada penghargaan, jadi cikgu masukkan muka surat 1 dalam senarai kandungan. Pendahuluan muka surat 2, objektif kajian muka surat 3, kawasan kajian, lokasi, lingkungan dan bentuk muka bumi, muka surat 4, 5 dan 6. Tapi mesti ingat, muka surat ni mesti sama dengan laporan yang awak buat. Okey, mesti sama. Okay, semula, kemudian barulah hantar kepada cikgu. Okey, itu sahaja untuk siri akhir. Saya harapkan awak dapat siapkan kerja lapangan dan boleh rujuk channel cikgu untuk semak siri 1, siri 2 dan siri 3 sehinggalah siri akhir. Okey, dah siap semua. Bolehlah hantar kepada cikgu masing-masing. Okey, itu sahaja. Mohon subscribe channel cikgu untuk menunjukkan sokongan kepada video-video yang telah cikgu buat. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua.